Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna sidqa fil qaul wa ikhlasa fil amal, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Sementara sebelum kita nak mulakan kuliah asal kita, sementara kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang pun nak online, baru nak buat online, kita tunggu sementara sebelum kita nak masuk kuliah asal pada petang ni, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira daripada sini tuan-tuan berapa orang penonton. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Hakimi. Ustaz Hakimi mungkin tahulah berkaitan dengan apa yang saya pakai ni kot, tanjak ni. Kan? Tanjak yang di mana panggilan tanjak ni disebut apa tadi saya pun terlupa. Tapi ikatan ni adalah ikatan orang Panglima Belah Perak. Terima kasih kepada Amir Al-Firdaus, yang mana fotografer Al-Azhar. Al-Azhar ni dia lah buat video kami yang mengeditkan. Sahabat-sahabat siapa yang berasa nak buat video, bolehlah dia kontak, iaitu nama Amir Al-Firdaus. Baik tuan-tuan, seterusnya iaitu Abang Afendi. Apa khabar Abang Afendi? Dah bapanya pula tu. Bapa apa? Kan kita ni mulanya nak pakai songkok lah, cari songkok, tak ada orang nak respon. Pakailah tanjak. Dan tanjak ni pula lah, tanjak lah. Tanjak. Okey, daripada Yayasan Budi Ihsan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kuliah ini adalah tajaan Yayasan Budi Ihsan, yang mana baru ni mereka ada dah buat projek, iaitu pack hari raya. Siapa-siapa sahabat-sahabat yang sidang penonton sekalian yang berasa pada diri dia nak infak masih lagi pada bulan Ramadan, bolehlah dia berinfakkan kepada Yayasan Budi Ihsan ni, untuk mencapai target 1100 pack hari raya, untuk nak mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang memerlukan, dan juga anak-anak yatim yang mana dan juga orang-orang yang terkandas di dalam musim PKP ni. Ramai sahabat-sahabat, ramai orang-orang yang terjejas dengan pekerjaan mereka disebabkan pada musim PKP. Jadi tuan-tuan, Yayasan Budi Ihsan ni yang akan menyalurkan bantuan dan menyalurkan bantuan tersebut kepada mereka-mereka ni. Baik. Kemudiannya iaitu Syobah. Syobah ni alhamdulillah pertama kali berasa dia masuk dalam page saya ni. Mudah-mudahan mudah-mudahan ada manfaat buat diri kita, insya-Allah. Dan tak lupa juga dengan sahabat saya pada petang ini, iaitu Piyu Rahmat. Piyu Rahmat. Terima kasih Piyu Rahmat, yang mana memberikan saya pinjam stand untuk
saya buat live dalam kereta dia juga. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada lagi siapa dia? Ahmad Yahya. Apa khabar Bang Ahmad Yahya? Apa khabar, sihat belaka? Alhamdulillah. Ustaz Safwan, ya, Ustaz Safwan. Ustaz Safwan seorang sahabat saya, iaitu duduk di Terengganu. Apa khabar Ustaz Safwan? Dengar kata di Terengganu ni tambah lagi rahmat, kan, kerana banyaknya negeri yang paling banyak ulama. Tak lupa juga iaitu Ustaz Muhammad Firdaus Ibnu Mahdi. Ustaz Firdaus, apa khabar? Geng-geng PJS, geng-geng PJS. Hari tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pakak-pakak kita doa sama-sama kita, insya-Allah. Tak lupa juga dengan Muhammad Faris, Ustaz Muhammad Faris, Faris Zulkarnain. Ustaz Muhammad Faris Zulkarnain balik Pahang ke, raya Pahang ke raya KL. Bagaimana keadaan hari nak persediaan menyambut hari raya? Ya. Tak lupa juga iaitu sahabat saya sepengajian saya, iaitu nama dia Muhammad Fatan. Apa khabar Mak Fatan ni? Mak Fatan ni tuan-tuan, Mak Fatan ni seorang sahabat saya yang mana dia buat kerja dia adalah menjual kereta. Siapa-siapa yang berasa nak beli kereta boleh contact indirectly dengan Muhammad Fatan ni. Dan juga tuan-tuan, bolehlah dia bagi harga lah. Harga apa dia? Harga yang special. Baik. Okey, Faris. Okey, alhamdulillah. Pada abang Afza Mizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga dengan adinda kita Ustaz Amir Muttaqin. Ustaz Amir Muttaqin, apa khabar? Moga-moga Allah Ta'ala memberikan rahmat, keberkatan ke atas adinda kita, iaitu Amir Muttaqin. Ustaz Amir Muttaqin ni tuan-tuan, saya nak cerita sikit lah berkaitan dengan pekerjaan dia. Ustaz Amir Muttaqin ni adalah orang yang memandikan jenazah, yang mana jenazah yang tidak dituntut. Dia banyaklah cerita, mengongsikan tentang pengalaman tentang memandikan jenazah. Kan, ada jenazah yang sempurna tubuh dia, ada jenazah yang tak sempurna, ada jenazah yang terbakar, ada jenazah yang begini dan begini, kaza wa kaza kan, dia menceritakan. Dia bagi pesan kepada saya, Ustaz Amir Muttaqin ni, dia pesan pada saya, apabila orang itu mandi jenazah, kita ni Allah Ta'ala perlihatkan macam mana cara untuk nak mati. Kalau kau mati ni, kalau kau nak cara macam ni, engkau buat amalan begini. Kalau engkau nak mati begini, kau buat amalan begini. Tetapi kalau orang itu mati bagian, apakah amalan dia bagian? Bimbang tuan-tuan, bila mana saya mendengar sendiri Al-Fadil Ustaz Amir Muttaqin menceritakan, kalau saya je tuan-tuan, saya kalau pergi Mekah dengan dia, dua orang, dia akan cerita kan, pengalaman dia. Saya suka dengar cerita pengalaman iaitu Ustaz Amir Muttaqin. Dan saya mengambil ilmu juga daripada sahabat itu, adinda saya, sahibul fadilah, Ustaz Amir Muttaqin ni. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, siapa-siapa yang nak buat kursus apa dia? Kursus jenazah, bolehlah bolehlah dia berjumpa dengan Ustaz Amir Muttaqin ni. Buat kursus jenazah. Dah tanya dia, anak-anak muda ni waktu ni lah, musim ni lah, usia muda ni lah,
yang mana kita perlu belajar mandi solat jenazah. Okey. Baik. Ustaz Kamalul Hisham. Ustaz Kamalul Hisham, apa khabar? Tanjak raya ke tu? Dah. Saya ni terlupa bawa kopiah. Kopiah tak pakai, cap tak pakai. Yang ada pun tanjak je. Yang tadi tanjak ni pun daripada Piyu Rahmat. Daripada Piyu Rahmat. So Piyu Rahmat kata pakailah Ustaz untuk nak buat kuliah ni. Okey, baik. Tak lupa juga daripada ibu saya, iaitu seorang guru. Ibu saya Khadijah bin Abdullah. Baik. Sufyan Sari, Amy. Seorang anak muda yang rajin dengan kerja-kerja misi dakwah. Ya. Tak lupa juga Fik Mujahid. Dan juga abang ipar saya Muhammad Nazri. Okey. Okey. Baik. Okey, saya sempat habiskan membaca siapa yang tengok live saya ni. Okey, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Saya rasa bolehlah kita iaitu apa dia? Memulakan kuliah pada petang ini satu perkongsian. Satu perkongsian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada petang ini saya nak membincangkan satu topik yang mana kita semakin lama, kita dah tahulah semakin hampir kita untuk meninggalkan bulan Ramadan. Semakin hampir kita dekat dengan meninggalkan Ramadan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada mulanya kita tengok tuan-tuan, Ramadan ni, datangnya bulan Ramadan, kita tahu dan kita berasa sangat-sangat teruja, sangat-sangat rasa macam tak sabar-sabar untuk nak masuk dalam bulan Ramadan. Masya Allah, tabarakallah. Setibanya 24 Mei, pada malam tersebut kita bersemangat untuk nak solat tarawihnya. Kan kita nak berselawatnya. Macam-macam yang kita nak buat pada malam awal pertama pada bulan Ramadan. Kan kita solat tarawih. Habis solat tarawih kita baca Quran dengan berjuzuk-juzuk. Kan ada orang baca Quran tuan-tuan satu hari kan 3 juzuk, khatam satu bulan 3 kali. Masya Allah, tabarakallah. Lepas tu pula tuan-tuan, apa pula yang berlaku? Kan besok paginya kita pada 24 Mei tu, kita ni tuan-tuan, pagi tu kita bersahur. Bangun pagi untuk sahur. Maknanya apa dia? Kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ni. Kan sebab apa dia? Sebab kita sudah membuat persediaan sebelum bulan Ramadan. Bila masuk je bulan Ramadan, kita semangat dan kita terus buat amalan-amalan yang kita boleh buat pada bulan Ramadan. Itu dinamakan orang yang saleh. Ahlan wa sahlan Ustaz Abdul Nasir Hasan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ahlan wa sahlan Ustaz Taufik Yusuf. Apa khabar Ustaz? Baik. Apa yang berlaku selepas pada situ tuan-tuan, kita dah masuk pada musim yang pertama. Kita rewind balik. Rewind balik apa dia? Rewind balik iaitu pada bulan Ramadan, supaya kita ingat kemanisan dan kenangan kita pada bulan Ramadan tu. Okey. Dan kemudiannya tuan-tuan, selepas daripada kita musim pertama, kita masuk musim yang kedua. Pada musim yang kedua tu tuan-tuan, dah terapung dah kita punya amalan. Macam mana terapung ni Ustaz? Terapung ni makna nak buat ke, nak tambah ke, ataupun nak kurang? Makin tambah ke ataupun makin kurang? Ada sebahagian daripada kita yang menambahkan lagi amalannya. Yang menambahkan lagi amalan dia. Ada sebahagian pada kita dah rasa dah malas untuk nak beramal.
inilah manusia tuan-tuan, ada Allah Taala berikan rezekinya pada bulan Ramadan untuk dia nak beramal. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati, yang sedang menonton, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana belum solat asar, dipersilakan untuk solat asar. Yang mana belum boleh kita teruskan. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudiannya apa yang kita buat? Kemudiannya tuan-tuan, kita yang mana menambahkan amalan sehingga pada satu saat ketika menunggu pula untuk apa dia? Untuk menunggu satu masa, satu time, iaitu dipanggil 10 malam terakhir. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran kan, walayalin ashr, demi malam 10. Kan, demi malam 10 ni, dan ada sebahagian dah surrender, dan ada sebahagian tambah lagi apa yang ditambah pada musim yang kedua. Subhanallah tuan-tuan. Kita nampak yang mana orang yang nak menambahkan amalan tersebut, sebab apa dia baca dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadr ni? Sebelum sempat kita menjawab, lalu Allah Ta'ala jawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Siapa yang memburu malam Al-Qadar itu, mereka ini yang menambahkan amalan-amalan mereka, kan? Sehingga habis pada malam yang terakhir. Okey, sehingga habis pada malam yang terakhir. Bila mana sampai habis pada malam yang terakhir ni tuan-tuan, kan? So kita rewind baliklah, kan? So kita rewind balik, kan? Kenapa dia? Pada kita dah tahu dah datangnya Ramadan, seperti kita menatang, iaitu menadah tangan, iaitu menadah tangan menyambut pada bulan Ramadan. Kini sekarang ini tuan-tuan, tak lama lagi nak habis, dan Ramadan pun berlalu pergi. Adakah Ramadan itu berlalu pergi dengan tanpa tampaknya ada terkesannya kita pada bulan Ramadan tersebut. Pada bulan Ramadan kita boleh buat, boleh beramal, kita boleh baca Quran, kita boleh bersedekah, kita boleh salat berjemaah, tambah lagi musim PKP ni, kan? Maka jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selepas daripada bulan Ramadan kita akan menyambut satu iaitu satu Syawal, nak menunjukkan kemenangan. Kemenangan apakah yang disebutkan ini? Kan, kemenangan apakah yang disebutkan ini? Adakah kita dengan kemenangan kita iaitu hari raya? Betul dah hari raya, tapi kemenangan yang mana kita adalah berjaya menundukkan hawa nafsu kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita boleh berjaya menundukkan hawa nafsu kita, maka itulah sebenarnya kemenangan, kan? Hari ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan katalah kan, dengan kata dalam berita dia kata apa, ramainya orang hari ini balik kampung, dan juga kantoi kena patah balik, kan, pada musim PKP ni, kan? Situ dah menunjukkan kita adanya kelemahan. Kenapa ada kelemahan? Di situnya ada pemerintah yang mengatakan jangan melintasi negeri, jangan melintasi janganlah balik kampung dulu, akan tangguhkan dulu. Tetapi ramai orang yang berdegil, kan? Situ je, dia tidak dapat menahankan diri dia. Ustaz cakap senanglah ustaz, saya ni duduk di luar kawasan dan sebagainya. Okey tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cuba tuan-tuan fikir apa berlaku sekiranya kita balik kampung dan bila mana menyebabkan mudarat yang sangat besar.
mudarat yang lebih mudarat yang lebih apa dia? Lebih memudaratkan. Itu lebih masalah yang sangat besar. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam kita nak menyambut Syawal, tak lama dah kita nak menyambut Syawal. Okey. Okey, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya nak kongsikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis. UAI jadi pendekar pahlawan Melayu. Melayu pahlawan. Okey, baik. Dan kuliah ini ditaja oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia. Okey. Jadi siapa-siapa yang nak apa dia? Nak membantu ataupun orang yang nak mendermakan apa dia? Mendermakan PAK hari raya, PAK hari raya, bolehlah dia melawat di page Yayasan Budi Ihsan. Okey ustaz, berapa banyak ni? Berapa ringgit je harga pack bernilai tu? Pack bernilai harga dia RM150 untuk satu pack. Pack ini adalah pack untuk pack Syawal. Okey, baik, sambung. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita menyambut hari raya dalam musim PKPB yang mana bersyarat, kan, dan nak memulakan dipanggil apa dia, new norm, new normal, kan, new norm, kan. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita dapat maklumat. Yang dapat maklumat apa dia? Iaitu berkaitan dengan solat hari raya Aidul Fitri. Ni dengar elok-elok. Okey, dengar elok-elok. Ibnu Ali, jazakallah kerana melihat menonton. Okey, baik. Kita cerita dulu adab-adab Syawal. Adab-adab kita nak menyambut bulan Syawal. Okey, yang pertama, apabila tibanya malam Syawal, apabila tibanya malam Syawal, Abang Faizal Majlis lama tak nampak, kan, yang mana saya perasan ni tuan-tuan, saya perasan live saya ni, kan, siapa yang tengok, kan, saya perasan belaka, insya-Allah. Baik, setibanya malam raya, apa yang kita perlu buat, kan, untuk apa dia, untuk kita kekal istiqamah walaupun Ramadan telah berlalu pergi. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, apa yang kita buat selepas daripada waktu Isyak ini, hendaklah kita bertakbir. Yang pertama, hendaklah kita perbanyakkan takbir. Kan, takbir tu macam mana ustaz? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Kan, pergi banyakkan takbir. Okey, banyakkan takbir. Jadi tuan-tuan, yang kedua, apa dia? Kan, yang kedua ni tuan-tuan, banyakkan berdoa pada malam raya. Malam raya tu ataupun malam Syawal tu, banyakkan kita berdoa. Okey ustaz, kita nak doa apa dia? Yang pertama, minta pada Allah Ta'ala supaya diampunkan dosa kita. Kan kita nak keluar pada bulan Ramadan ni, apa yang sepatutnya kita nak minta pada Allah Ta'ala ni? Ya Allah, ampunkan dosa aku seperti bagaimana aku keluar daripada perut ibu aku. Kan, ya, Abang Nazri kita, Tokes Prim. Okey, baik. Jadi
Kita minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Tu yang kita nak bebas daripada api neraka tu. Kan? Pertama. Yang kedua, kita minta apa dia? Iaitu kita minta supaya diterima amalan segalanya. Yang kedua, amalan apa dia? Amalan yang diterima. Kan? Kita minta supaya semua amalan yang kita buat tu, kan? Semua amalan yang kita buat tu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Susah tak susah ni tuan-tuan? Kan? Kalau amalan tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allahu Akbar, penatnya tuan-tuan. Nak puasa ni satu bab, tahan lapar satu bab. Tu sebab Nabi SAW sebutkan min saim laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Apa ramai orang hari ni yang mana mahal ni saya tu. Okay. Apa ramai hari ni orang, kata Nabi SAW, ramai puasa tapi tak dapat apa-apa. Tapi kita nak minta lah pada Allah Ta'ala, kan? Apa dia? Iaitu supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Kan? Itu sebabnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila pada Syawal dia tuan-tuan, kita mengucapkan apa dia? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kan? Semoga Allah Ta'ala terima amalanku dan amalan kamu juga. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Nak Ustaz pula. Hal pula baby ni nak Ustaz. Okey. Boleh terus kan? Okey. Baik. Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, setakat ni audio clear ke? Setakat ni audio clear ke tak? 200 meters, turn right and then turn right. Sabar dia tuan-tuan dia. Ikut je wish tu, insyaAllah. Ingat hal tadi orang gaduh ke tadi. Okey, audio clear ke? Saya tengok dekat line saya tak nampak macam clear. Kan, tak tahulah. Padan apa pun. Tak ada internet punya. Okey. Sambung deh. Okey. Ustaz Abu Khalid. Ustaz Abu Khalid, Ustaz kawan kepada Ustaz Saifur KUU. Apa khabar Ustaz? Abang Fairuz, mana sihat? Okey, baik, kita sambung Okey. Silap masuk ni. Okey, kita sambung insya-Allah. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, adab hari raya. Adab hari raya tadi tu, yang pertama apa tadi? Tuan-tuan ingat tak? Yang pertama, kita takbir. Yang kedua, kita banyakkan doa, iaitu supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, yang pertama. Yang kedua, iaitu supaya Allah Ta'ala terima amalan kita. Kan? Kalau tidak, amalan kita jadi sia-sia. Kan kita penat puasa kan, jadi amalan tu menjadi sia-sia. Okey, baik. Jadi kita minta doa apa lagi? Yang ketiga, supaya Allah Ta'ala berikan kesejahteraan buat kita. Kan, kesejahteraan. Yang keempat, apa dia yang keempat? Apa dia? Kita nak minta Allah Ta'ala nak bagi pada apa kat kita ni? Kan? Ya Allah, berikan aku kekuatan. Kan? Hidayah ada dah, kekuatan. Kekuatan tu apa? Taufik ke? Taufik, bukan Haji Taufik. Adalah taufik itu adalah kekuatan untuk kita beramal.
Ada orang tahu itu amal banyak pahala bagian-bagian. Pahala orang beramal ini macam ni dan disebut pula berkaitan dengan fadail a'mal. Kan, tapi dia tidak ada kekuatan untuk nak buat amalan tersebut. Maka kita minta, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk beramal. Okey kan? Yang kelima apa dia? Kita doa apa dia? Ya Allah, berikan aku istiqamah ni. Kan, istiqamah ni yang susah ni. Kan, tuan-tuan, kalau buat istiqamah ni, dapat buat istiqamah ni tuan-tuan, alhamdulillah. Kan? Tapi istiqamah ni yang paling susah ni. Sebut senang tuan-tuan, kan? Tapi nak buat tu yang leceh, nak buat tu yang susah. Bagi situlah tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqamah ini paling susah. Baik. Yang tadi apa? Adab-adab yang kedua kan. So berdoa kan. So yang ketiga, apabila menjelang waktu subuh. Ni ramai orang terkantoi. Terkantoi apa Ustaz? Okey, baik. Ramai orang terkantoi pada waktu solat subuh. Ramai orang terkantoi. Kerana apa dia? Kerana sibuknya dek apa? Dek apa ni? Persiapan hari raya. Terima kasih staf IT. Okey. Baik, persiapan. Dia pergi buat siap kuih rayanya. Masya-Allah, kan. Tapi musim PKP ni tuan-tuan dah siap kuih raya rasanya. Kan? Lepas tu kemas rumahnya. Ya Allah, kan. Lepas tu apa lagi? Dengan juadah-juadahnya. Tak cukup dengan itu, dengan langsirnya. Kan? Itu bahagian perempuan dengan juadah-juadahnya. Bahagian lelaki dengan lemang-lemangnya. Sehingga pukul 2 pagi baru nak tidur. Kan? Esok bangun pagi ni tuan-tuan, ada sebahagian daripada kita yang tak bangun solat subuh. Tak bangun terus. Bukan subuh gajah tuan-tuan, tak bangun terus. Kantoi. Kantoi apa dia? Kantoi yang tak boleh solat subuh. Padahal waktu bulan Ramadan dia tarbiyahkan diri dia untuk bangun solat subuh, bahkan boleh pula solat subuh berjemaah. Situ dia dah apa dia? Dia dah ada kekalahan di situ. Okey, walhal bila kita menyambut Syawal ini, menyambut kemenangan yang kita berjaya menundukkan hawa nafsu kita. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pun dah kantoi. So tuan-tuan, kita nak buat juadah ataupun kita nak buat persediaan hari raya, berpada-padalah supaya kita tidak kantoi solat subuh pada awal pagi. Baik. So yang ketiga, kalau tuan-tuan tadi apa tadi? Solat subuh kan, bangun pagi solat subuh kan. Tapi kalau kita tak boleh kan berjemaah, tuan-tuan terlewat bangun solat subuh, penting dulu. Solat subuh tu penting dulu. Baik. Yang keempat, adab-adab solat adab-adab hari raya. Bila kita sebelum nak solat Aidul Fitri, solat sunat Aidul Fitri, maka kita amalkan satu sunnah. Amalkan satu sunnah apa dia? Iaitu mandi di awal pagi. Ada orang tanya Ustaz, orang tanya saya hukum kaitan dengan apa dia? Mandi sunat Aidul Fitri. Kan, mandi sunat Aidul Fitri ni mandi sunat sebelum waktu subuh ataupun waktu nak solat hari raya. Tu. Kan? Baik. Bila mana kita boleh, ini nak jawab bila mana kita boleh mandi sebelum waktu subuh, maka kita niatkan mandi sunat Aidul Fitri, maka dijadikan pahala mandi sunat Aidul Fitri. Boleh faham kalau kita, ada orang jenis yang tak boleh nak mandi waktu pagi, kenapa dia? Ada penyakit, sejuk dan sebagainya. Dia boleh mandi pada waktu nak dekat solat waktu solat sunat Aidul Fitri.
maka dia solat awal ketika itu. Kan? Maka jadi juga dia mandi solat sunat Idul Fitri. Maknanya apa dia? Membersihkan diri. Poin yang keempat dia membersihkan diri. Baik. Kemudian selepas daripada kita mandi, selepas pada kita mandi ni kita buat apa dia? Iaitu kita mengutip. Simple lah. Benda yang simple-simple dia tuan-tuan. Cari benda yang ringan-ringan, boleh kita untuk kita nak beramal. Cari untuk nak beramal. Baik. Kemudian ya tuan-tuan, selepas ketik kuku, maka ambillah apa dia? Ambillah baju yang baru. Okey, baik. Kata dengan baju yang baru. Kan Ustaz, raya ni Ustaz, saya tak beli baju baik. Jangan kata tuan-tuan, saya pun juga tak beli tuan-tuan. Kan, nak beli macam mana tuan-tuan? 3 bulan tak kuliah. Nak buat macam mana? Kan, tak apalah, pakailah baju yang ada. Makna baju yang baru ni di sini adalah boleh juga kata ulama baju yang baru basuh. Baju yang baru dibasuh. So jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pakai baju yang baru. Tu maknanya. Kalau ada baju yang baru beli, kita boleh jugalah pakai, tak ada masalah. Baik. Maka situ dah yang poin yang 4 kan. 4 poin. Maknanya pertama apa tadi? Takbir. Yang kedua, banyakkan doa. Yang ketiga, bangun pagi. Yang keempat iaitu membersihkan diri. Kan, membersihkan diri ni dia ada 10. Kan, dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata ada 10 yang dituntut. Kan, jadi tuan-tuan boleh terujuk dalam hadis. Okey, baik. Yang kelima, apa yang kita nak buat? Inilah kebiasaan Nabi SAW buat. Nabi SAW buat apa dia? Yang kelima adalah makan. Kan, makan. Kenapa kena makan ni? Kenapa kita kena makan ni Ustaz? Kan, kenapa kita kena makan sebelum kita nak solat sunat Idul Fitri? Okey, baik. Kenapa? Kata ulama, kerana nak membezakan hari itu adalah hari raya, bukan hari puasa. Kan kita tahu kan, bila kita puasa, haram kita puasa pada 2 Aid. 2 Aid iaitu apa dia? Sama ada hari raya Idul Fitri dan juga hari Idul Adha. Kita tidak boleh berpuasa pada hari tersebut. Maka di sini nak membezakan apa? Nak membezakan bulan Ramadan dengan bulan Syawal. So pagi tu kita disunatkan makan dulu sebelum kita nak solat sunat Idul Fitri. Boleh? Kan? Yang kelima apa dia? Makan. Okey, baik. Dah habis makan? Dah habis makan. Okey, cantik. Dah habis makan ni tuan-tuan, kita pun duduk di dalam soft masing-masing. Soft kat mana Ustaz? Soft kat dalam rumah lah tuan-tuan. Bukan kita boleh pergi masjid. Kita belum boleh pergi masjid lagi tuan-tuan. Kita belum boleh pergi surau lagi. Tetapi kita solat hari raya, solat sunat hari raya Idul Fitri di rumah. Kan? Di rumah. Okey. Saya yakin dan tuan-tuan juga akan menjadi imam, termasuklah saya. Kan? So kita tuan-tuan, apa kata kita pada petang ni kita ulang kaji balik. Kan, ulang kaji balik. Jangan lupa tuan-tuan, kan, kita nak ulang kaji balik. Ulang kaji apa dia? Solat sunat Idul Fitri. Sebab besok ni tuan-tuan, dah salah satu orang lah kita yang akan menjadi imam. Tuan, Ustaz Zuhdi, apa khabar Ustaz Zuhdi? Ustaz Ghafur, imam kita. Kalau imam kita Ustaz Ghafur ni, kalau saya salah, Ustaz Ghafur tolong betulkanlah. Kan? Sebab kadang-kadang kita ni buat solat sunat Idul Fitri ni setahun sekali. Kan? Kalau terlupa tu biasalah tuan-tuan. Kan? Nak cerita ni banyaknya orang terlupa. Jangan kata orang biasa tau.
orang dah jadi imam pun lama-lama ni tuan-tuan pun boleh terlupa. Ini kan kita baru nak first time menjadi imam ketika solat sunat Aidilfitri. Allahu Akbar. Tuan-tuan bersabar dan bertabahlah bila mana tuan-tuan akan menjadi imam. Okey, petang ni kita ulang kaji. Simple-simple je tuan-tuan. Okey. Bila kita nak solat Aidilfitri, dengar baik-baik. Bila kita nak solat Aidilfitri, solat dulu ke khutbah dulu? Dia solat dulu. Dia solat dahulu. Pada waktu dia waktu duha, awal duha lah, kan? So bila mana kita solat Aidilfitri ini 2 rakaat. Dan bagaimana kaifiatnya? Kaifiat tu apa Ustaz? Kaifiat ni makna cara-cara untuk pelaksanaan solat sunat Aidilfitri. Okey. Baik, macam mana? Yang pertama, solat sunat ini 2 rakaat. Mempunyai berapa takbir? Baik, pada rakaat yang pertama berapa takbir? Ada 7 takbir. Ada 7 takbir. Allahu Akbar. Tu tak kira. Tu dikira takbiratul ihram. Kan? Selepas pada tu 7 takbir. Baik, di dalam takbir tadi 7 tadi tu, apakah yang kita nak baca? Kita baca je senang. Apa benda? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lepas tu kita takbir, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar sampai 7. Boleh faham? Okey. Alhamdulillah. Baik, bagi imam. Bagi imam ni macam mana? Baca suratul Fatihah. Kan? Baca surah Fatihah macam biasa, macam tarawih yang kita baca lah. Macam solat tarawih yang untuk imam baca di rumah, baca Fatihah. Fatihah yang paling afdal surah Al-A'la. Surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Yang mana kita disunatkan baca pada solat sunat Aidilfitri. Baik, habis pula pergi rokok dan macam biasa. Bangun pada rakaat yang kedua. Bangun rakaat yang kedua, maka ditambahkan akan dia 5 lagi takbir. 5 lagi takbir. Kan? Bangun daripada sujud tu, Allahu Akbar. Kan? Tambah Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Buat sama juga. Ustaz Naqibah Aina. Ustaz Nahda. Okey. Khabar Ustaz? Sihat? Okey, baik. Habis pula situ, rakaat kedua baca Fatihah. Ba'da Fatihah surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah. Surah. Bila surah tu barulah kita habis baca. Kemudiannya habis solat. Selesai solat, kita takbir. Lepas kita takbir, disunatkan untuk kita apa? Berkhutbah. Berkhutbah ni untuk imam lah. Kan? Sebelum pada ni tuan-tuan, saya ada baca satu kitab yang nama dia kitab Al-Qaul Bil Ahkam wal Imam. Waktu saya mengajar Masjid Surau, saya cakap, tuan-tuan, satu hari nanti tuan-tuan akan menjadi khatib. Tuan-tuan satu hari tuan-tuan akan menjadi imam. Al-Fadil Syekh Muhammad Abdul Nabi, Syekh saya suka menonton saya punya live. Alhamdulillah. Udu'uni ma'ana Syekh. Tolong doakan kepada saya Syekh, ya. Baik. Kemudiannya apa tadi?
kita baca khutbah. Kita menjadi khatib. Okey. Okey, Ustaz Al-Fadil, Ustaz Abdul Samad. Ustaz Abdul Samad kan, siapa yang tak kenal Ustaz Abdul Samad ni? Ustaz Abdul Samad ni dia cakap apa dia? Paling kurang pun kita buat khutbah yang paling ringkas, iaitu cukup pada rukunnya. Kan, cukup pada rukunnya. Rukun khutbah ada berapa? Entahlah Ustaz, rukun khutbah ni pun saya pun tak tahu Ustaz. Saya dengar aja khutbah. Bagus, sekurang-kurangnya kau dengar. Kan, dengar apa? Dengar khutbah. Kan, walaupun tak tahu khutbah tu, rukun khutbah tu tak ada masalah. Kan, melainkan imam yang kena wajib tahu rukun khutbah. Okey. Baik, yang pertama iaitu apa dia? Kita mengucapkan segala puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Takkan tak tahu Alhamdulillah perkataan puji-pujian kan? Alhamdulillah, Alhamdulillahil qail. Tak kisahlah kepada pun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Puji tak? Puji. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala. Boleh. Jadi ada puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam dengar, makmum dia dengar je tuan-tuan. Imam ni kena dengar. Okey. Yang kedua, kan, selepas puji-pujian, kita hendaklah kita membaca sepotong ayat Al-Quran. Sepotong ayat Al-Quran itu rukunnya. Kan, sepotong ayat Al-Quran. Apa ayat dia Ustaz? Apa yang ada dalam kepikiran kita, apa yang ada pada hafalan kita, baca. Contoh Ustaz, yang saya hafalnya Qul huwallah je Ustaz. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Dah. Kan? Kan? Lepas tu yang ketiga, berpesan kepada ketakwaan. Kan, berpesan kepada ketakwaan. Berpesan kepada ketakwaan ni macam mana Ustaz? Berpesan kepada ketakwaan ini adalah kita berpesan kepada orang-orang yang mendengar itu dengan takwa. Ittaqullah. Kan? Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ni untuk imam-imam kita lah. Habis pada situ, barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Kan? Habis yang keempat, barakallahu li wal Qur'anil azim. Kan? Habis pada situ, yang kelima, duduk. Itu je. Kan? Itu je rukun khutbah. Kemudiannya, bangun daripada duduk, bangun kejap. Kan? Kita buat lagi sekali, ulang balik. Alhamdulillahil qail. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak kira lah puji-pujian bagi Allah Ta'ala. Baca lagi ayat Quran, berpesan pada ketakwaan. Kemudiannya doa kepada keampunan. Doa keampunan. Doa keampunan buat umat Islam. Kan? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat. Tu je, senang. Kan? Wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kan? Doakan kesejahteraan buat umat Islam. Doa keampunan buat umat Islam. Itu je rukun khutbah. Kan, tuan-tuan, nak ceritalah waktu hari tu ni tuan-tuan, waktu mula-mula lah jadi ustaz ni tuan-tuan ya. Nak jadi ustaz kan. Kau nak jadi ustaz sangat kan. Lepas tu tuan-tuan balik pada Mesir. Kan, tiba-tiba je tuan-tuan, orang tahu saya balik pada Mesir. Dia suruhnya aku khutbah tuan-tuan. Kan, dekat Mesir tu memang tak pernah khutbah pun tuan-tuan. Ceramah pun tidak, dengar berkhutbah pun tidak. Tapi tuan-tuan, hari tu tiba-tiba masjid panggil, Assalamualaikum Ustaz, minta tolong khutbah pada hari Jumaat. Kan, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan tuan-tuan, 500 orang. Kan, masjid tu kita baca khutbah, kita tengok muka orang. Tak tengok muka orang tuan-tuan, menggigil satu badan. Kan, menggigil satu badan ni tuan-tuan. Nak ceritalah. Kan, jadi tuan-tuan,
ayat-ayat Quran hak kita hafal ni pun tak terkeluar tuan-tuan. Kan tak terkeluar. Itu ceritanya pakai teks. Bayangkan kalau tak pakai teks tuan-tuan, Allah Akbar. Tapi tak apa tuan-tuan, tuan-tuan boleh. Inilah musim PKPB inilah hikmahnya adalah tuan-tuan juga boleh menjadi tukang khatib. Kan adalah dalam Facebook ni tuan-tuan, dia kata kalau kau nak belajar khatib ni, kau belajar kat mak kau. Pasal apa? Sebab mak kau setiap pagi tukar khutbah kat ayah. Kan? Jadi tuan-tuan, itu lawak je lah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hatta pun kita membaca teks khutbah daripada Jaiz sekalipun ataupun daripada Jawi sekalipun tuan-tuan, boleh, asalkan kita ni sempurnakan apa dia? Solat Aidul Fitri kita tu. So jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang ke seterusnya, iaitu bila kita dah solat Aidul Fitri ni, apakah hukum solat Aidul Fitri ni? Apakah hukum dia? Solat Aidul Fitri ni adalah hukum dia sunat muakkad, sunat yang sangat dituntut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so bila mana kita dah puasa, kita dah melakukan ibadat-ibadat kita pada bulan Ramadan, so why not kita juga solat Aidul Fitri. Okey, baik, habis solat Aidul Fitri kat rumah kita kan? Habis kan? Habis, alhamdulillah. So sekarang ni buat apa lagi? Ustaz? Okey, baik, iaitu kita berziarah-ziarahi. Ustaz, kan kita nak berziarah-ziarah ni kan tak boleh, kan? Baik, melainkan kalau kita ni ahli keluarga tidak melebihi 20 orang. Tidak melebihi 20 orang. Baik tuan-tuan, adab-adab ziarah ni tuan-tuan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hakul muslim al muslim khams. Hadis ini telah diriwayatkan daripada muttafaqun alaih. Kan yang pertama raddus salam, iaitu jawab salam. Kan menjawab salam yang pertama. Kan yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu menziarahi orang yang sakit. Yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa dia? Iaitu menziarahi jenazah. Yang keempat menghadiri jemputan. Yang kelima iaitu menjawab orang bersin. Hadis itu dia dikeluarkan daripada muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh iaitu diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Ini tuan-tuan, iaitu kita nak cerita tentang menghadiri jemputan. Kan kita nak berziarah pada musim new normal ni, kita kena jaga yang mana ditetapkan oleh SOP tuan-tuan. SOP ni ditetapkan iaitu jaga jarak. Supaya apa dia? Supaya matikan virus COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak salam, kan jawab salam ataupun kita nak salam dengan orang, kan pada musim normal, new norm ni. Jadi tuan-tuan, kita nak salam dengan orang pun takkan kita nak beralas kan. Jadi tuan-tuan, kita boleh hold dulu salam kita tu. Hold, kan kita hold dulu, kita letakkan apa yang telah diajarkan, kita letakkan ke tangan kita, ke dada. Kan supaya apa dia? Supaya kita tidak lagi mahu adanya mudarat yang mendatang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, so tuan-tuan, di sini kita kongsikan apa dia, beberapa tip tadi kaitan dengan adab-adab hari raya. Kita ulang balik supaya kita ingat. Yang pertama, malam raya je kita bertakbir, kan takbir banyak-banyak, takbir banyak-banyak. Yang kedua, banyakkan kita berdoa. Doa apa dia? Keampunan. Kan kita minta juga doa apa dia? Doa keampunan, doa diterimanya amalan ibadat, doa kesejahteraan, doa supaya dapatkan taufik, doa supaya kita dapatkan apa dia? Itu dapatkan istiqamah. Yang ketiga, kan kita membersihkan diri. So membersihkan diri ada cara, 10 cara. Sehingga apa dia? Sehingga daripada mandi sampai ke kita memakai pakaian wangi-wangian. Okey. Yang keempat tadi apa? Kan yang keempat tadi tu, kita solat Aidul Fitri. Kan kita solat bukan solat Aidul Fitri, kita bangun pagi. Kita bangun pagi. Yang kelima
Yang kelima tuan-tuan, kita apa dia? Ada orang dah bagi hint tu. Dah sejam dah tu. Okey. Pendekar. Okey, start Zakwan. Okey. Yang kelima tadi apa dia? Kita solat Aidilfitri. Maka yang keenam tadi tu kita menjaga batasan-batasan supaya kita ni tidak apa dia, tidaklah kita membawa penyakit ataupun virus COVID-19 ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa sekadar untuk apa ni, bising tu, bising. Sedangkan biasalah kat jalan raya ni. Baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sekadar tu dululah pada petang ni perkongsian ni. Jadi buat tuan-tuan, akhir kalam untuk pesanan penaja, yang mana apa ni, masih lagi ada terbukanya apa dia, bukanya untuk program asnaf, program pack Syawal untuk asnaf, iaitu yang dibuat program ini daripada Yayasan Budi Ihsan. Jadi satu pack ni lebih kurang dalam RM150. Siapa yang nak dia berasa untuk akhir Ramadan ni lah, untuk yang dia nak buat pack hari raya, kan, nak bagi orang makan, okey, boleh lah. Kan, bahkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asirah. Kan Allah Ta'ala kata, berikanlah orang yang makan bagi 3 golongan. Golongan pertama Allah Ta'ala sebut miskinan, orang miskin. Kan kita ada rezeki lebih sikit, kita ada rezeki Allah Ta'ala gandakan sikit, kita bagikan orang miskin makan, kan. Golongan yang kedua iaitu wayatiman, dan juga anak-anak yatim. Anak-anak yatim kita jangan lupa. Okey. Yang ketiga adalah pelarian perang. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Yayasan Budi Ihsan ni dia buat untuk anak yatim dan juga fakir miskin. Jadi tuan-tuan, siapa yang berasa berhajat untuk nanti, bolehlah pergi ke page Yayasan Budi Ihsan, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, qadar tu dululah tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan apa yang kongsi kita mendapat manfaat bagi kita, insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.